Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mana biasa kita malam ini masih lagi diberikan kesempatan waktu dan masa untuk kita mendengar dan meneruskan perbincangan kita berhubung dengan al-iman ataupun al-aqidah, berhubung dengan perkara-perkara tauhid di dalam bab yang masih lagi berhubung tentang beriman kepada para malaikah, iaitu berhubung dengan keimanan kepada malaikat. Tuan-tuan, di antara malaikat yang kita semua wajib beriman, yang kerap namanya disebut di dalam Al-Quran dan juga disebut di dalam hadis, bahkan kalau kita tengok apabila Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menyebut tentang namanya, Allah menyebut malaikah war-ruh, malaikat dan ar-ruh. Di sesetengah tempat disebut ar-ruhul kudus. Pada satu dua ayat disebut ar-ruhul apa? Dalam Quran kadang-kadang Allah sebut ar-ruhul kudus, kadang-kadang disebut ar-ruhul apa? Ar-ruhul amin. Merujuk kepada bila kita dengar Quran sebut ar-ruh, tanazzalul malaikatu war-ruh, turunnya malaikat dan ar-ruh. Ar-ruh di situ merujuk kepada siapa? Allah sebut malaikat dan ar-ruh. Ia membawa maksud Jibril alaihi salam. Jadi hebat dan besarnya Jibril ini, penyebutan namanya itu diasingkan daripada menyebut malaikat yang lain. Dia juga malaikat, tapi Allah sebut khas nama dia. Dalam 2-3 tempat kalau kita tengok, umpamanya Allah Subhanahu wa ta'ala apabila menyebut tentang malaikat ni dalam surah An-Nahl pada ayat yang ke-102, qul nazzala ruhul kudus min rabbika bil haqq, katakanlah wahai Muhammad, nazzala ruhul kudus, turun kepadanya, membawa kepadanya, membawa Al-Quran itu, nazzalahu ruhul kudus, ruh al-kudus. Kudus maksud dia suci. Siapa dalam ayat itu? Allah kata nazzalahu, menurunkannya, membawanya Al-Quran itu oleh Ruhul Kudus, Jibril alaihi salam. Para ulama apabila mereka bincang kenapa Jibril digelar ruh,
Antaranya seperti yang disebut oleh Al-Imam Ibn Ashur di dalam kitabnya At-Tahrir wa Tanwir, atau dikenali dengan tafsir Ibn Ashur. Jibril itu digelar Ar-Ruh kerana ia merupakan malaikat yang berada di alam ruh, yakni alam yang terselindung daripada alam yang nyata. Digelar Jibril itu Ar-Ruh kerana dia mewakili keseluruhan malaikat. Dan kita tahu malaikat ini makhluk yang tak boleh dilihat oleh mata zahir. Bahkan kalau kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam rupa hakikat yang sebenar 2 kali. Jibril tengok real surah, gambaran asal malaikat dalam bentuk yang hakiki itu 2 kali. Nanti kita sebut di mana. Jadi kenapa Jibril digelar Ar-Ruh? Kerana malaikat ini tidak berada di alam nyata, alam ghaib, kita tak nampak. Seperti mana roh kita, kita tak nampak. Itu tafsiran yang pertama. Sebahagian ulama juga menyebut bahawa Jibril digelar Ar-Ruh kerana tugasnya membawa wahyu, dan wahyu adalah sumber kepada kehidupan. Di antara tugas yang paling besar, paling utama adalah tugas membawa wahyu. Sebab kita beriman malaikat ni dia ada tugas masing-masing. Ada yang diarahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa, untuk soal jawab kubur, menurunkan hujan, menjaga gunung ganang. Ini semua ada tugas. Tetapi tugas yang paling besar, yang menentukan kelangsungan agama, yang berhubung langsung dengan para rasul, adalah tugas menyampaikan titah perintah Tuhan. Siapa? Jibril alaihissalam, yang membawa Al-Quran, yang membawa kitab-kitab samawi, yang membawa arahan Allah, yang menurunkan wahyu, perintah daripada Allah, hanya Jibril. Sebab itu apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada Waraqah bin Naufal, Waraqah menyebut bahawa itulah malaikat yang mendatangi Musa. Malaikat yang sama. Dia sebut apa? Hadza namus. Nama tu mungkin berbeza, tapi malaikat yang sama. Tujuannya apa? Tidak ada orang yang didatangi oleh Jibril, melainkan dia akan ditabalkan menjadi Rasul. Sebab itu tuan-tuan, malam ini kita nak beriman dengan malaikat yang namanya Jibril alaihissalam. Okey. Kita tengok beberapa hadis yang menyebut tentang Jibril alaihissalam. Antaranya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, iaitu berhubung dengan peristiwa Jibril menyampaikan salam daripada Allah. Jibril bawa salam
Untuk siapa? Bisa dengar tak? Jibril bawa salam untuk Khadijah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok. Apabila Jibril alaihi salam datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah." Nabi cakap, Jibril bagi tahu dekat Nabi, "Hadhihi Khadijah qad atatska ma'aha ina'un fihi idam atau ta'am atau syarab." Jibril kata, "Ya Rasulullah, hadhihi Khadijah, sekejap lagi ni akan datang kepada engkau Khadijah, on the way nak mai." Jibril mai jumpa Nabi, habaq kata sekejap lagi Khadijah nak sampai, Khadijah nak datang. Qad atat, sekejap lagi dia nak main lah. Ma'aha, bersama-sama dengan Khadijah, ina'un fihi idam, dia akan bawa satu bekas. Ina', satu bekas, lebih kurang macam talam, pinggan, fihi idam, ada makanan. Idam ni macam lauk, macam makanan berat lah, makan idam, lauk. Au ta'amun au syarab. Khadijah ni sekejap lagi dia akan mai hidang kepada engkau satu hidangan, dalam tu ada makanan, ada lauk, ada minuman. Sekejap lagi dia sampai. Fa idza hiya atatska, apabila dia sampai sekejap lagi. Hadis ini juga tuan-tuan, di antara dalil besarnya kedudukan Khadijah di kalangan isteri-isteri Nabi. Tak boleh dinafikan betapa mulia, besar, agung, hebatnya satu orang wanita nama Khadijah. Nabi kata, ketika manusia menolak dan mendustakan aku, Khadijah lah satu-satunya manusia, the only one, dia seorang yang beriman dengan apa yang aku cakap. Waktu orang tak percaya, waktu orang tolak, waktu orang kata macam-macam tu, di belakang aku yang bersama, menyokong dan bersama dengan apa yang aku bawa, Khadijah. Yang ni kita kata isteri yang sejati. Pasal itu Nabi tak kahwin. Kalau kita tengok dalam hayat baginda, Nabi tidak berkahwin dengan mana-mana isteri melainkan selepas kewafatan Khadijah. Dalam hadis Nabi kata, aku direzekikan oleh Allah, ruziqtu, aku dianugerahkan oleh Allah cinta Khadijah. Nabi sayang Khadijah ni, sayang sungguh-sungguh, sehingga lepas Khadijah wafat, lepas Khadijah meninggal, tuan-tuan, kalaulah Nabi sembelih kambing, masak apa-apa makanan, Nabi akan suruh khadam pergi bagi dekat kawan Khadijah. Tu punyalah kasih, teringat, sayang. Sehingga kan satu hari ada sepupu Khadijah, dalam riwayat sebut suara macam Khadijah, mari ke rumah Nabi. Nabi dengar suara tu macam suara Khadijah, tapi dia tak ada dah. Nabi kata, Khadijah.
dengar suara pupu Khadijah tu, macam Khadijah, dia kata, Khadijah, wahai Khadijah dah meninggal. Sayang Nabi, besar Khadijah. Kata Jibril, ni cerita Jibril. Jibril kata, fa idza hiya atatska, apabila dia sampai saat lagi ni bawa makanan tu hidang dekat engkau, faqra 'alaiha salam, kau bacakan, sampaikan kepada Khadijah ucapan salam. Daripada siapa? Mir rabbiha wa minni, daripada Tuhan Khadijah dan daripada aku Jibril. Itu dia Khadijah yang paling duk berasa hati biasa. Aisyah. Nabi bila sebut cerita, Nabi sebut Khadijah. Ni macam Khadijah, ni Khadijah, Khadijah. Sebut Khadijah dah tak ada. Aisyah kata tak ada nama lain kau boleh sebut. Marah dia. Persaingan tu kita tahu Aisyah ni antara wanita yang kuat, dia punya cemburu, ghirah. Tapi demikian tuan-tuan, Nabi ni dia ada kecenderungan, dia ada kasih. Pasal itu Quran bila dia sebut tentang kasih ni, dia tak maksudkan kita mesti adil dalam soal perasaan. Setiap daripada kita mesti ada kecenderungan, mesti ada seseorang atau satu benda yang kita kasih lebih, kerana perasaan ni tak boleh dikawal. Benda tu kita tak boleh, benda tu kita tak mampu nak kawal. Umpamanya di kalangan anak-anak kita, kalaulah kita tak ada isteri ramai pun, di kalangan anak-anak kita. Sebab itu bila Quran kata fa in khiftum alla ta'dilu, Quran kata jika kamu takut untuk tidak mampu berlaku adil, Quran kata jika kamu bimbang, kamu tak boleh bersikap adil. Adil di situ merujuk kepada nafkah. Adil dari sudut pemberian belanja, tanggungan, urusan keuangan, bukan dari sudut kasih sayang. Kasih sayang ni benda yang, tuan-tuan, ni satu benda kita kena renunglah. Kasih sayang ni, al-hub, cinta, benda yang tak boleh disuka. Contoh kita kata, kalau kita sayang dekat anak sulung, kita juga sayang pada anak yang kedua. Sayang itu tak boleh disuka. Maksudnya bila kita, sebab orang dia rasa dia, kalau sayang dekat dia, tak sayanglah kat saya. Atau kalau sayang dekat dia, kuranglah sayang tu. Perasaan ni, yang kata cinta ni, dengan anak ke, dengan apa ke, tak boleh disuka seperti kita suka ayak. Contoh ayak ni, kan? Kalau kita tuang dalam gelas ni, dia akan kurang. Kita tuang kita tuang, banyak mana ayak dalam gelas ni, berkuranglah dalam botol ni. Tapi kasih sayang dia tak macam tu. Katakanlah kita cinta, kita kasih pada seseorang, kita juga pada hakikatnya boleh cinta dan kasih pada orang lain. Tak berkurang kasih tu. Nampak? Dia tak banyak mana kasih kat dia. 5. Tinggal kat saya 5, dah ada 10. Tak, dia bukan macam tu. Maka sebab itu tuan-tuan, Allah, Nabi sebut apa? Wa ruziqta. Kasih sayang ini juga sebahagian daripada rezeki. Maksudnya kalau kita tak
tak diberikan rasa kasih pada satu orang, kita buat macam mana pun dia tak boleh. Itu kasih Khadijah. Wa basyirha, bukan setakat engkau sampaikan salam daripada Allah dan aku kepadanya, kau sampaikan berita gembira kepada Khadijah, bi baitin fil jannah, Allah telah sediakan untuk dia satu rumah dalam syurga. Dia tak mati lagi. Yang mana dalam rumah itu min qasabin wala sakhaba wala nasaba, bukan rumah biasa-biasa. Nabi kata sesungguhnya rumah itu tidak ada padanya bunyi bising, tidak ada padanya kepenatan, tidak ada padanya keletihan. Ini syurga. Sebelum Khadijah meninggal dunia, sebelum dia bertemu dengan Allah di hari akhirat, Jibril dah mai bagi tahu, wa basyirha, kau sampaikan satu berita gembira untuk dia, ada rumah dah siap untuk dia dalam syurga. Khadijah. Ini satu kelebihan yang mana Jibril alaihi salam bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey tuan-tuan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan ayat surah An-Najm ayat 13 dan 14. Surah An-Najmi ayat 13 dan 14. Surah bintang An-Najm. Yang mana di dalam ayat tersebut Allah menyatakan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril di dalam rupa yang sebenar pada waktu yang lain, dan inda sidratil muntaha, dan ketika di sidratil muntaha. Maksud dalam ayat ni dia kata dua kali ya. An-Najmi ayat 13 dan 14. An-Najm. Tuan-tuan boleh tengok. Apabila Aisyah dengar ayat ini yang kata Muhammad melihat Jibril dua kali, iaitu pada satu waktu yang lain dan juga di Sidratil Muntaha. Aisyah tanya Nabi. Apa jawapan Nabi? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, aku belum pernah melihat Jibril dalam bentuknya yang asal, dalam bentuknya yang sebenar. Aku tak pernah lihat kecuali dalam dua keadaan. Yang pertama, aku melihatnya turun daripada langit. Turun daripada langit. Besarnya tubuh Jibril alaihi salam adalah di antara langit dan bumi. Besar. Jibril alaihi salam tu sehingga menutup langit dan bumi. Bahkan kata Nabi dalam hadis Abdullah ibnu Mas'ud, yang kedua Nabi tengok di Sidratil Muntaha. Dalam hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata apa? Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a, melihat, dia tengok Jibril dalam rupa bentuk yang sebenar. Ada apa? 600 janah sayap. Tapi kita tak boleh imagine sayap tu macam mana.
Sekali lagi tuan-tuan duk khayal, tengok cerita orang putih macam apa, malaikat angel orang putih tu ada sayap. Itu khayalan manusia. Tapi manusia ni, kita antara benda yang Tuhan larang membayangkan zat dia. Antara benda yang tak boleh kita bayang, tak boleh kita khayal, tak boleh kita duduk andai-andai ni, antaranya bentuk sifat Tuhan. Dan selalu saya bagi contoh kan, manusia ni bila dia imagine, dia bayang, dia duduk bayang apa-apalah, dia tak akan lari dari benda yang dia biasa nampak. Yang tu kelemahan manusia. Kalaulah saya suruh tuan-tuan bayangkan apa-apa, tak kira lah apa-apa, bayangkan kemudian lukis. Benda yang tuan-tuan akan lukis nanti, yang terbayang dalam fikiran kita, dalam minda kita tu, benda yang kita biasa nampak. Pasal manusia dia tak boleh bayang luar pada apa yang dia duk tengok. Pasal tu kalau kita tengok manusia buat alien. Alien ni makhluk asing lah. Kan? Kita tengok manusia. Dia imagine, tak tahulah ada tak ada alien ni kita tak tahu. Tapi cuba tengok. Manusia bila dia imagine alien tu macam mana? Macam kita. Tengok alien tu macam kita. Cuma hidung dia buat bagi panjang sikit, mata dia buat bagi sepek sikit. Tapi kita banding tengok, tak lari lagu mana orang. Mungkin dia buat bagi pelik sikit. Lepas tu dia pun reka lah, kata ada binatang Godzilla lah, binatang apa besar. Binatang tu yang dia imagine tu, yang kita pun tak tahu ada tak ada tu, pun tak lari daripada rupa binatang yang duk ada dah. Sebab itu Allah tak bagi kita bayangkan sifat dia, tak bagi kita fikir tentang zat dia. Macam mana tangan Tuhan, macam mana Tuhan kata dia ada tangan, macam mana tangan dia, dia kata dia ada kaki, dia kata dia ada tapak kaki, dia letak dalam neraka, macam mana tapak kaki dia. Nabi tak bagi kita bayang, Nabi tak bagi kita imagine. Sebab apa? Kalau tuan-tuan bayang tangan Tuhan, dia tak akan lari daripada tangan tuan-tuan. Tuan-tuan faham tak? Sebab itu kita tengok, apabila orang bukan Islam, orang kafir, ukir patung Tuhan, buat berhala, lebih kurang macam orang. Sebab dia tak boleh keluar daripada. Cuba tengok Tuhan-Tuhan dia buat. Saya tengok sebahagian Tuhan ajaran tertentu, perut buncit, mata sepek. Pasal dia duk tengok dia punya geng pun semua mata sepek. Yang setengah kita tengok macam dia, hitam, mata jegir, tangan banyak. Dah kita tangan dua, Tuhan bagi tangan lebih sikit, takkanlah Tuhan pun lebih kurang kita kan. Dah setengah dia kata tangan banyak pasal duk buat arti canai, tak apalah. Saya tak mau cakap kan. Tapi saya nak sebut ya, bila kita tengok Tuhan-Tuhan itu, itulah apa? Batasan kepada khayalan manusia. Sebab itu perkara yang antara benda yang Nabi tak bagi. La tafakkiru fi zatillah. Bila Tuhan sebut tangan, Tuhan sebut muka, dia ada muka, wajah, kamu jangan bayang, kamu jangan duduk khayal macam mana. Sesuai dengan sifat Tuhan, dia tak sama dengan manusia. Sebab itu kita tak boleh fikir. Boleh? Tapi kadang-kadang ada orang dia nak over the border, over the limit, dia nak langkah lebih, dia duk bayang. Dia duk bayang. Bila Tuhan kata thumma istawa 'alal 'arsy, Tuhan itu bersemayam di atas arasy. Tak payahlah duk fikir macam mana. Tuhan kata dia beristiwa, dia bersemayam di atas arasy. Tak payah duk bayang. Beriman cukup.
Tak. Dia duduk bayang lah kali. Dia jadi mana? Macam apa? Dia duduk bersila macam Tuhan tu, dia duduk macam Tuhan ni. Siapa yang kata macam tu? Dia kata duduk. Lepas tu dia pula imagine pula. Okey. Siapa yang kata? Tuan-tuan dengar elok. Tuhan kata apa? Tuhan kata dia beristiwa di atas aras. Dia kata yang tu ya? Dia kata. Lepas tu mai orang kot belakang ni. Kalau Tuhan istiwa di atas aras, duduk di atas aras, nak duduk ni kena ada apa? Tak. Tak ada kerusi, boleh duduk. Nak kena ada apa nak duduk? Nak kena ada punggung. Tak ada punggung, tak boleh. So dia nak bayang apa? Dia nak pergi ke mana? Dia kata Tuhan kena ada punggung lah. Awak dah Tuhan nak duduk atas arah. Siapa yang kata? Hang yang kata, Tuhan tak kata. Lepas tu kita nak duduk, kita kena ada punggung baru boleh duduk. Tu kita. Hang pun kata kita. Ni kita duk cakap siapa? Yang kita duk bincang ni siapa? Tuhan. Tuhan pun kata laisa kamithlihi syai'. Dia tak sama. Sebab itu kita tak payahlah duk imagine, tak payah duk khayal, tak payah duk lebih. Tuhan kata dia bersuara. Okey, dia kata dia duduk, dia kena ada punggung. Lepas tu dia nak duduk ni. Bila kita kata kita nak duduk, macam saya kata saya nak duduk. Perkara yang penting bila kita nak duduk, tempat yang kita duduk tu kena besar daripada kita lah. Betul tak? Faham tak? Saya kata saya nak duduk atas kerusi. Boleh tak? Boleh, pasal kerusi besar pada saya. Tapi kalau kerusi kecil pada saya, boleh tak saya duduk atas benda yang lebih kecil dari saya? Tertomuh lah, jatuh lah, tak boleh duduk. So dia kata, kalau Tuhan kata dia duduk atas aras, maksudnya aras tu kena lebih besar lah, baru nak boleh duduk. Nampak tak? Siapa dia yang fikir? Siapa dia yang kata aras tu lebih besar? Dia kata dia kata memanglah kalau kita nak duduk. Tu masalah dia. Pimai kalau kita tak payah duk baca lah, tak payah duk banding lah dengan Tuhan. Sebab apa? Dia akan kata apa? Kalau kita banding, kita nak duduk kursi kena besar pada kita, baru kita boleh duduk. Makna arah kena besar pada Tuhan, baru boleh Tuhan duduk atas arah. Nampak? Dia pergi banding dengan siapa? Dia pergi banding dengan siapa? Dia pergi banding dengan dia. Tuhan tu sama kan dengan kita? Bila Tuhan kata dia tak sama dengan kita, tutup buku. Tuhan kata dia turun 1/3 malam. Kalau dia turun di Malaysia malam, macam mana dia nak turun pula di belah nu, hak luar negara tu? Pasal saya kata, saya mai bawa temak. Boleh tak dalam masa yang sama saya duduk ada di Arab? Tadi Ustaz sembahyang Jumaat di mana? Saya sembahyang Jumaat di Bok Temok, dengan saya sembahyang Jumaat di Arau, dengan saya sembahyang Jumaat di Lokstang. Macam mana tu? Dia duk banding. Dia kata kalau Tuhan turun 1/3 malam, di sini malam, macam mana Tuhan nak... Tengok. Macam mana tu dia duk banding dengan dia. Maka sebab itu tuan-tuan, bila kita baca hadis-hadis perkara ghaib, sayap malaikat, bentuk malaikat, jangan duk bayang. Dulu mereka bayang burak, beruk boleh. Beruk memang kita duk nampak Burak macam mana burak? Dulu di rumah-rumah orang Melayu dulu ada burak. Depa gantung. Apa dia ni? Kuda unicorn. Ada sayap. Tak tahulah masa Isra' Mi'raj tu Nabi seorang ya, Nabi dengan burak dengan malaikat yang mai. Tak ada siapa. Abu Bakar pun tak ada.
Cuma Nabi cerita dia laju bersayap. Oh, kita pun bayang buat macam kuda, lepas tu buat sayap. Gantung gambar. Pasal apa? Berkat. Lah tak ada tak boleh bayang. Okey. Jadi dalam hadis Abdullah bin Mas'ud ni, dalam hadis riwayat Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Nabi melihat Jibril dengan 600 sayap. Kan? Okey. Kemudian tuan-tuan, kita tengok juga di antara kehebatan Jibril alaihi salam, di dalam surah Takwir ayat 19 hingga 21. Ini kehebatan dan sifat Jibril. Innahu laqaulun rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil arshi makin. Allah kata sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh siapa? Oleh Jibril. Dhi quwwatin, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan di sisi Allah yang memiliki arasy. Bukan itu sahaja, dia ditaati oleh para malaikat. Jadi salah satu daripada sifat Jibril itu zi quwwah, mempunyai kekuatan. Allah menyebut sifat Jibril di dalam surah At-Takwir ayat 19 hingga 21. Dia adalah utusan Allah. Adalah pula yang tak ada kerja ni duk tanya. Dia kata Jibril ni kerja hantar wahyu. Lah Nabi pun tak ada dah, dia duk buat apa? Ni pun lagu duk banding dengan dia. Dia dah pencin, duk ngangor, tak buat apa. Dia duk baca lagu Jibril, lagu tu je. Dia dah kubun harum manis kot. Dah pencin. Nak hantar wahyu, wahyu tak ada. Dia duk buat apa? Tak ada siapa lah duk pergi bincang, duk suruh fikir, duk fikir pula Jibril buat apa lah ni. Manusia bila dia agama, dia guna akal, dia duk fikir ikut lagu dia. Dia main soalan pelik dia tu. Dia telah duk buat apa? Tak buat apa, tak duduk saja. Nasib baik dia tak kata, begitu duk makan gaji saja, tak ada. Ini urusan Allah, bukan dia berhajat kepada makhluk. Dia boleh buat urusan ni tanpa malaikat, tapi dia buat malaikat itu untuk kebesaran. Ada malaikat yang tak ada kerja pun. Kerja apa? Asal malaikat ni buat apa? Tuan-tuan, asal malaikat ni apa dia? Sifat malaikat ni, asal malaikat ni untuk apa? Tuan-tuan tengok dalam Quran, Allah cipta malaikat ni di atas satu tujuan ya. Sekejap tuan-tuan duk faham. Tengok Tuhan tak ada nak urus tu yang panggil Jibril mai tolong hantar setengah. Tuan-tuan, bila kita sembang atau kita bincang berkaitan malaikat ni, antara benda yang kita kena pasak dalam iman kita, Allah tidak berhajat kepada makhluk. Allah bila dia cipta malaikat, dia perintah malaikat, dia bagi tugas dekat malaikat, itu bukan kerana kekurangan dia, itu bukan kerana kelemahan dia, itu bukan kerana dia bergantung kepada malaikat, tetapi itu kebesaran dia. Dia boleh je cabut nyawa manusia, tapi pasal apa dia buat malaikat maut untuk pergi cabut? Kebesaran dan kehendak dia. Tuhan tidak ditanya tentang perbuatan dia. Di antara iman kita, Tuhan boleh fa'alul lima yurid. Dia boleh buat apa yang dia suka dan dia tak perlu nak perjelas kat kita pasal apa dia nak buat, dan tak ada siapa boleh soal, awak dia buat Saya bagi contoh. Ini bukanlah contoh yang sesuai nak banding dengan Allah. Tak padan, tak sama langsung pun. Tapi bagi kita faham kok, kita ni bolehlah ambil contoh ni. Berapa ramai orang boleh bawa kereta ke diri? Saya tengok orang besar, orang-orang yang kaya, pemimpin-pemimpin, boleh bawa kereta sendiri ya. Mereka boleh bawa kereta ke diri. Tapi pasal apa mereka pergi pakai driver? Boleh bawa kereta tak? Boleh. Driver buat apa?
Oh, dia kata ini standard. Nak habaq dia tu hebat, nak habaq besar, nak habaq kedudukan. Dan bukan semua orang layak. Dalam sistem kerajaan, bukan semua orang layak ada driver. Dia ada grade pula. Nak menunjukkan apa? Dia bukan kerana dia tak boleh. Tapi itu dia panggil apa? Prestige. Kelebihan. Nampak? Hebat tak? Hebat lah. Okey. So, kita sambung. Jibril ni utusan Allah yang mulia. Dan dia seperti malaikat-malaikat yang lain yang Allah sebut diciptakan untuk... Tuan-tuan tak jawab lagi. Untuk apa? Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Very clear. Malaikat kata, apabila Allah nak cipta manusia, malaikat kata, kami dah ada. Kami ni nahnu nusabbihu bihamdik. Ini suatu declaration, satu pengisytiharan. Tanggungjawab tugas malaikat tu apa? Nahnu nusabbihu bihamdik. Kami ini untuk bertujuan mentasbih, mensucikan Allah, memuji Allah, wa nuqaddisu lak, dan kami nak apa? Membesar, menyucikan, mengagungkan Allah. Itu kerja hakiki kami. Tu semua malaikat yang 70,000 masuk dalam Baitul Ma'mur, masuk tak keluar, masuk tak keluar, masuk lagi. Itu semua buat apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Kan? Okey. Di dalam ayat ini juga kata para ulama, Allah menyatakan bahawa Jibril itu adalah makhluknya yang zi quwwah, yang diberikan kekuatan dan kedudukan yang paling mulia. Maksud itu Jibril ni di kalangan para malaikat, dia yang paling mulia. Kan? Kemudian di dalam surah An-Najm itu juga Allah menyebut pada ayat 5 dengan 6. Dzu mirrah. Dia memiliki mirrah. Mirrah ini seperti mana yang disebut oleh Ibnu Abbas. Zu mirrah ni apa dia maksud dia? Makhluk. Zu tu maksud yang memiliki. Zu tu yang memiliki. Mirrah kecantikan. Maksudnya salah satu daripada sifat malaikat ni, kata Ibnu Abbas, dia memiliki kecantikan dan keindahan. Pasal itu bila dia mai jumpa Nabi pun, dia menyerupai Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Maksudnya dia nak mai jumpa Nabi dalam bentuk orang tu, dia jadi Dihyah. Dia tukar jadi Dihyah. Dihyah ni satu sahabat yang segak. Dan Nabi ni, Dihyah ni dia segak. Nabi bila nak hantar wakil diplomatik, Dihyah antara sahabat yang Nabi hantar lah. Pasal tu Nabi hantar Dihyah pergi jumpa Hercules. Pasal dia segak. Kan kita cerita kan, Nabi ni bila dia nak pilih, dalam hadis bila dia nak pilih orang jadi utusan dia, wakil diplomatik, duta dia, dia akan tengok dua benda. Sahabat kata Nabi akan tanya dua benda. Nak jadi utusan ni, nak bawa sorak Nabi ni, nak jadi wakil Nabi. Satu, Nabi tengok muka lah. Gelok, smart, nampak kemas sikit, ada keterampilan ya. Pasal dia panggil first impression. Mula kita, bukanlah tak boleh. Mungkin kita hantar pergi orang tengok, ni siapa dia? Saya wakil Rasulullah. Oh, tengok bentuk air, sedih. Yang kedua, Nabi pilih orang yang ada nama yang baik. Contoh Nabi tanya, hang nama apa? Najih. Najih ni maksud apa? Yang berjaya. Oh, Nabi kata kemah. Pasal manusia ni, buah pertama bila dia jumpa kita, dia tanya apa? Satu, dia tengok. Kan, bila kita pergi jadi wakil Nabi, dia akan tanya nama apa? Nama Najih. Nama Najih. Oh, yang berjaya. Oh, urusan kita ni insya-Allah berjaya. Pasal itu Nabi, tuan-tuan ingat tak masa perjanjian Hudaibiyah, siapa dia yang jadi wakil musyrikin? Nama apa?
Yang jadi wakil orang kafir yang mai sign Hudaybiyah, mai negotiate Hudaybiyah dengan Nabi tu nama apa? Suhail. Nabi kata apa? Urusan kita dengan orang kafir hari ni akan jadi mudah. Pasal apa? Pasal yang mai tu nama dia mudah. Tu macam bukan ong ke tu. Bukan percaya ni ya. Sekali kita terang. Apa dia yang tu? Yang tu apa dia tu? Yang dia panggil nama tu ada kesan tu apa dia? Orang Melayu, pasal apa ni duk sakit ni? Nama tak apa nak elok tu, nama berat tu, tukar. Adakah itu maksud Nabi? Kita azan tu, saya kita jawab sikit insya-Allah taala. Tuan-tuan, ada orang dia tanya berhubung dengan nama ni. Pertama, kita orang Islam tak boleh percaya tiyarah, sial ni. Tak boleh. Nabi kata at-tiyaratu syirkun. Percaya kepada sial ni syirik. Tapi dalam Islam dia ada satu bab dia panggil al-fa'lu. Al-fa'lu ni dia macam kita kata budak ni betuh lah. Tapi bukanlah maksud lagu sial tadi ni. Bagi contoh macam ni ya. Kita biasa dengar satu orang nama Sa'id Ibnul Musayyib, tabi'in. Dulu kita habaq Sa'id Ibnul Musayyib ni menantu Abu Hurairah. Dia ada tok wan nama Huznun. Nama tok wan dia tu sedih. Bahasa Arab sedih. Jangan duk buh nama Huzni, Hazn. Makna sedih. Saat ni sedih. Ada satu perempuan mai dekat Nabi. Nabi tanya, hang nama apa? Asiyah. Nabi kata tukar. Nama hang Zainab. Apa dia Asiyah? Bukan Asiyah. Perempuan yang suka melawan. Asiyah, derhaka. Asiyah. Ada dulu orang Melayu buh nama Amah. Sian anak dia. Nama apa? Amah. Amah dalam bahasa Arab apa dia Amah? Hamba. Orang gaji. Antalidal amatu rabbataha. Lahirnya hamba akan tuannya. Buh nama anak Cik Amah. Hamba. Jadi hamba orang gaji. Kerja apa orang gaji. Tak apa. Nama. Dia kata tok wan dia nama Huzn. Sedih, duka cita. Makna nama tu. Nabi kita tukar nama hang Sahal. Dia kata apa? Itu yang kata ulama kata tak wajib tukar. Pasal dia tak mau. Dia kata aku tak akan tukar nama yang diberikan oleh ayah aku. Dia tak mau tukar. Nabi kata tak apa. Sa'id Ibnul Musayyib kata apa? Sa'id Ibnul Musayyib kata sejak daripada hari itu tak berhenti-berhenta balak duk jadi. Tak berhenti-berhenta macam-macam duk jadi tak elok. Kalau dia tukar kah jadi elok. Dia tak mau tukar, tak berhenti duk sedih, duk anda saja pasal kisah tak elok. So ini bukan tiarah. Dia tak sama. Dia panggil tafaul. Kan? Satu orang kita contoh macam kita kata contoh macam ni kan. Kita nama apa anak kan? Anak saya nama Faiz. Bagus kan nama ni Faiz bagus. Orang yang berjaya, harap-harap dia berjaya. Kan? Tapi taklah dia harap nama saya Faiz. Leno balok macam duk harap tui nama tu tak boleh lah kan. Itu kita bila kita adakah nama ni dia ada kesan, dia tak ada lah tapi dia panggil apa? Dia macam bila kita sebut berjaya dia macam satu semangat, satu motivasi lah. Macam doa juga lah kan. Lebih kurang macam tu lah. Pasal itu Nabi bila orang main nama dia dengar pelik-pelik, Nabi akan tukar Najih. Cuba bayangkan kalau kita buh nama anak kita Khasirah ataupun Khasarah, yang rugi, yang bankrupt. Nama apa anak? Khasirah. Dia kerja apa? Dia baru duduk belajar nak menega. Tak payah. Nama Khasirah.
Ya khasira, yang bankrupt. Nak buat apa? Anak nak berniaga. Elok. Dia panggil tabaul. Tabaul. Saya taklah, saya bukanlah sokong mana-mana pihak. Tapi Perdana Menteri nama dia bagus. Muhyiddin, yang menghidupkan agama. Makna bagus. Kita harap dengan nama tu, mudah-mudahan dia dapat jaga agama. Mudah-mudahan lah. Kita bukanlah sokong, tapi nama tu bagus-bagus ya. Kan? Dia tahu nu tak bagus, nu pun bagus. Elok. Semua nama elok. Kita harap dengan nama tu bagus ya. Kan? Buh nama sahabat-sahabat Nabi. Supaya apa? Bila kita buh nama anak-anak kita ni macam sahabat Nabi, supaya dia pun berani macam sahabat Nabi. Macam tu lah. Kan? Nama tu ada peranan. Tafaul dia panggil. Okey. Yang terakhirlah kita boleh ambil berkaitan dengan Jibril ni, next kuliah kita ambil malaikat lain pula. Jibril alaihi salam bukan di antara malaikat yang sangat dimusuhi oleh Yahudi. Jibril merupakan musuh ketat Yahudi. Antaranya, tuan-tuan ingat tak lagi kita baca di Masjid Al-Ghufran, Batu Dua, kisah masuk Islam Abdullah bin Salam, kan? Ingat tak? Abdullah bin Salam mai dekat Nabi. Abdullah bin Salam ni Yahudi. Dia kata Abdullah bin Salam ni dia dengar Nabi mai tau, muncul di Madinah, dia pergi. Dia ahli kitab. Dia kata ni yang mengaku jadi Nabi. Dia kata ya. Nabi kata, aku nak tanya 3 soalan. Lain daripada Nabi, tak ada siapa boleh jawab. Dia nak test. Abdullah bin Salam ni dia baca kitab, dia ahli kitab, dia Yahudi, dia tahu Nabi akan mai dan dia tahu sifat Nabi. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Quran kata, mereka yang diberikan kitab mengenali Nabi Muhammad lebih daripada mereka kenal anak mereka tu. Kita tengok dengar suara pun kita tahu anak kita. Kita tengok kat belakang pun kita tahu anak kita. Kan? Yahudi tahu. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata ni, dia kata, hey Muhammad, nak tanya 3 soalan. Kalau bukan Nabi, mohon mengaku tak ketahui halal, memang tak boleh jawab. Pertama, dia kata apa? Apakah makanan yang pertama dimakan oleh ahli syurga? Kan? Apakah makanan pertama yang ahli syurga bila masuk dalam syurga makan? Lagi? Anak laki dengan anak perempuan ni, dia ikut pak ikut mak, jadi laki jadi perempuan ni macam mana? Macam mana nak jadi laki, macam mana nak jadi perempuan anak tu? Soalan lagi satu apa dia? Ingat tak? Tuan-tuan berlupa? Tanda kiamat yang pertama. Apakah tanda kiamat yang pertama akan keluar? Tuan-tuan, tak aci lah. Dia tahu, saya pun tahu Ustaz. Saya Nabi lah. Cukuplah yang duk penin duk ada ni pun tak larat. Dia Abdullah bin Salam ni kita dah baca hadis. Okey, Nabi pun ceritalah. Yang pertama orang manusia masuk dalam syurga makan hati ikan paus. Yang kedua, pertama kali akan berlaku kiamat ni api daripada Aden, Yaman. Dia akan keluar, itu yang pertama sebelum berlakunya kiamat. Lepas tu anak dengan mak ikut pak ni ikut di apa? Kalau lebih ayak pak jadi pak, kalau lebih ayak mak jadi mak, lebih kurang begitulah. Panjanglah hadis tu kita bahas di Masjid Batu Dua kan. Tapi sebelum Nabi cerita tu, Nabi habaq tak siapa habaq? Bila Abdullah bin Salam tanya, sebelum Nabi jawab tiga-tiga tu, kena semua. Buh awal tu Nabi kata apa? Telah sampai kepada aku Jibril. Lepas Abdullah bin Salam tanya tu, Jibril turun habaq. Dengar Jibril, Abdullah bin Salam kata apa? Adul Yahud. Tu musuh Yahudi tu.
Pasal apa? Kita tengok. Antaranya pernah ditanya, ni bukan cerita Abdullah bin Salam, cerita lain. Nabi SAW pernah berdialog dengan Yahudi dalam banyak bab. Antaranya depa tanya dekat Nabi. Depa nak test Nabi ni betul tak betul. Depa duk test situ lah. Yahudi ni perangai cukup tak bagus, tahu pasal apa. Depa test, uji, tanya soal Nabi ni tak sangga-sangga dah. Semua betul, tak ada satu pun salah. Masuk tak? Tak juga. Macam Abdullah bin Salam lah, kan? Macam mana Abdullah bin Salam, Yahudi? Hampa rasa apa? Afdaluna wa bna afdalina. Dia ni orang bagus, anak keturunan bagus apa semua ni. Wa khairuna wa bnu khairina. Dia ni orang paling baik, orang terbaik, orang terpilih. Tok dia pun terpilih, pak dia pun pilih. Oh, bagus, bagus. Dia masuk Islam. A'adallah. Tuhan lindung, takkan dia masuk Islam. Dia masuk Islam. A'adallah. Tuhan lindung, tak mungkin dia masuk Islam. Abdullah bin Salam keluar. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia ni tak guna sungguh. Pak dia pun tak guna. Tok Wan dia pun tak guna. Yahudi bukan dia nak ikut. Dia tanya dekat Nabi. Nabi jawab. Dia tak ikut juga. Fa ukhbirna man sahibak. Muhammad, siapa kawan baik engkau? Siapa teman rapat engkau? Qala, jawab Nabi, Jibril alaihi salam. Jibril ni kita dapat daripada hadis ni teman rapat Nabi. Satu Nabi, tuan-tuan baca dalam surah Ad-Duha. Jibril tak turun, Nabi susah hati. Tak mai 2-3 hari Nabi susah hati. Bila dengar nama Jibril, Yahudi yang ramai-ramai yang duduk dengan Nabi tu, dia kata apa? Qalu Jibril zakal ladzi yanzilu bil harb wal qital wal azab aduuna. Jibril itu dialah yang turun tolong nabi-nabi dalam perang. Dialah yang bantu nabi-nabi menang perang. Dialah yang menurunkan azab. Dia musuh kami. Itu kes dia. Itu sabit dia. Pasal itu tuan-tuan, Jibril ni dia pakai tabak kat Nabi. Kalau kau sebut Mikail tadi pun bagus. Pasal Mikail ni bagus, turun rezeki. Tu dia. Malaikat pun kena ikut dia apa. Sebab itu tuan-tuan, Jibril ini dia pakai apa tadi? Yanzilul azab. Dia buat turun azab. Betul. Dalam surah Hud ayat 82. Allah kata ketika datangnya azab kami jadikan negeri kaum Lut yang di atas, kami terbalik ke bawah. Kami turunkan mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Siapa yang membalikkan bumi itu? Jibril alaihi salam. Kan? Maka sebab itu hadirin mukminin, kita beriman dengan Jibril alaihi salam. Tuan-tuan maki sembahyang tengah malam baca apa? Tahajud. Allahumma rabba Jibril. Tengok. Sebelum kita sebut Nabi, malaikat-malaikat lain tengok dalam doa yang Nabi baca ketika tahajud. Doa ni banyaklah baca tuan-tuan, Allah macam-macam keluar. Macam-macam pahaman, macam-macam pandangan, macam-macam pendapat, macam-macam ajaran. Kah Rasul Melayu lah, ajaran batiniyah. Ni terbaru Universiti Asmaul Husna. Ajaran apa pun tak tahu. Lagi sakan ni, kita alam dunia ni pun kaji tak habis. Keluar main mana alam lahud. Kajian alam lahud. Apa lahud? Langut tahu. Macam-macam loh ni. Ajaran teori ni. Pahaman ni. Tuan-tuan tengok ni. Doa Nabi baca dalam riwayat Muslim. Nabi baca ketika membaca istiftah. Ketika tahajud. Allahu Akbar. Sebelum baca Fatihah, Nabi akan baca Allahumma Rabb Jibril. Ada sebab itu dia kata Jibril ni dia perkataan Ibrani. Jibril dia macam maksudnya makhluk Allah. Ada baca kitab tu kita kata macam Jibril, kadang Jibril. Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah Tuhan Jibril. Tengok Allah mulia Jibril, sebut Jibril tu.
wahai Tuhan Jibril, Tuhan Mikail, Tuhan Israfil, fatiras samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, alimal ghaibi wasyahadah, yang mengetahui ghaib dan juga yang nyata. Anta tahkum, kita minta dekat Allah, anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, engkau hukumlah di atas apa yang diperselisihi di kalangan hamba-hamba engkau. Kau putuskanlah apa yang diperselisihi di kalangan kami. Ihdini limakhtulifa fi, kau bagilah aku petunjuk yang betul dalam benda yang depa duk berselisih berbalah ni. Tunjuk hak mana betul aku nak ikut. Kita minta kat Nabi, kita minta kat Allah, innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim, hanya engkau sahaja yang boleh tunjuk jalan yang lurus. Pendek ya. Tu kita baca Fatihah. Bangkit tengah malam kita dengan Tuhan, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Isra fatiras samawati wal ard, anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdina, tunjuk kami ya Allah. Kita dengan Tuhan dalam hidup ni, kau nu kata betul, kita pun kata betul, takkan kita mengaku salah. Akhirnya kita balik, anta tahkum baina ibadika, engkaulah yang memutuskan. Innaka tahdi, sesungguhnya tak ada orang boleh tunjuk, tak ada orang, tak ada zat. Innaka tahdi, sesungguhnya hanya engkau, tak ada pihak di kalangan manusia pun, tak ada siapa yang boleh tunjuk, tak ada siapa yang boleh bagi hidayah, tak ada mana-mana makhluk, tak ada mana-mana pihak, hanya Allah zat Tuhan yang boleh bagi petunjuk. Kita minta akhirnya Allah yang buat keputusan. Kan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan keberkatan kepada kita pada malam ini berhubung dengan malaikat Jibril alaihi salam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.